Saya selalu membayangkan, anda tentulah membayangkan betapa sukar sekiranya kita berada di kawasan-kawasan yang kita gambarkan sebagai orang Syiah, yang kita gambarkan sebagai akan berlaku banyak pertelingkahan tentang perbezaan mazhab. Tentulah saudara akan membayangkan bahawa akan wujud ketegangan ataupun lebih ekstrim lagi saling kafir mengkafirkan. Saya tidak berada dalam posisi untuk bercakap tentang hal-hal yang bersangkut dengan perbezaan ini, sama ada perbezaan itikad ataupun perbezaan pegangan. Apa yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman-pengalaman yang menarik yang saya akan petik secara sedikit demi sedikit. Pertama, saya akan sentuh bukan tentang mazhab, tetapi mengenai perjalanan ke Kazakhstan pada tahun 2006, di mana pertama kali kami sampai ke sebuah sekolah pondok yang kecil yang dibangunkan oleh seorang ulama di Astana, sebuah sekolah pondok yang kecil, tuan-tuan. Adalah rumah batu 2 tingkat yang sangat sederhana binaan. Dan setiap hujung minggu Habib Abdul Rahman akan menerima kunjungan kira-kira 60 ke 80 wanita yang dihantar berkursus sebelum mereka diterima memasuki maktab ataupun kolej kejururawatan di Rusia. Orang-orang Islam daripada Dagestan adalah pilihan utama kerajaan Rusia untuk bekerja di hospital-hospital yang dibina di Dagestan. Untuk pengetahuan saudara, dalam bandar Moskow yang besar itu terdapat sebuah bandar yang majoritinya adalah orang Islam daripada keturunan Dagesh, mereka disebut Dagestan. Berbeza daripada yang berada di Kaukus yang dipanggil Chechnya, dua beza, tapi kedua-duanya adalah majoriti Islam di Rusia. Apabila jururawat ini telah dipilih dan mereka berjaya disaring untuk memulakan latihan, mereka akan diberi tiket kereta api dan mereka akan menaiki kereta api dan pergi ke Kazakh dan berada di pondok yang dimiliki oleh Haji Abdul Rahman dan berkursus jangka pendek. Berkursus maksud saya bukan rasmi, tapi mereka biasanya diberi motivasi kerana kebanyakan mereka akan berkhidmat kepada orang Islam kerana Dagestan adalah wilayah yang memiliki 6 juta umat Islam di dalam negeri Moskow, Rusia tu. Dan saya sampai ke sana. Yang menarik adalah pertama apabila sebenarnya berziarah hanya untuk bertemu dengan Haji Abdul Rahman. Apabila penunjuk jalan saya mengatakan kepada saya, kalau nak mencari seorang pendakwah yang sangat prihatin, yang secara konsisten memiliki pusat pengajian seperti sekolah pondok di Malaysia ataupun pesantren di Indonesia, kita boleh lawat ke tempat beliau. Jadi kami pun pergi. Beliau seorang yang sangat pendiam, ulamanya Haji Abdul Rahman. Dibawa juga oleh pemandu saya yang juga bernama Abdul Rahman yang datang daripada Kyrgyz tetapi boleh bercakap dalam bahasa Kazakh dan dalam bahasa Rusia, bahasa French dan bahasa Inggeris dengan baik, maka dia menjadi perantara. Jadi dia adalah seorang yang bermazhab Wahabi. Dia bawa kami ke rumah Haji Abdul Rahman yang juga seorang Wahabi. Dan kemudian di sana terdapat kira-kira 60 orang wanita yang baru tiba daripada Dagestan. Muda-muda berusia antara 18 hingga 25 tahun yang akan menjadi jururawat apabila tempoh pengambilan dan permulaan latihan mereka di Rusia. Kemudian Haji Abdul Rahman berkata, jangan interview saya saja. Dia bercakap dalam bahasa Rusia dan jurubahasa menterjemahkan kepada saya dalam bahasa Inggeris. Bolehkah kamu bertemu dan berkongsi kehidupan di Malaysia? Kerana kami tak pernah menerima tamu daripada luar negara kerana mereka yang dulunya datang berkursus dengan kami tidak pernah mendapat tetamu dari luar untuk berkongsi Islam. Dan kami mendengar kata Islam di Malaysia adalah Islam yang sangat hebat. Kami tahu Malaysia adalah sebuah negara Islam yang terkenal. Bolehkah pada malam nanti selepas solat Isyak kita adakan sesi dialog dan berkongsi pandangan? Saya katakan kepada dia oleh kerana jemaah yang ada ini adalah wanita, saya kata sesuailah pengacara saya Dang Surya yang akan berdialog dan berkongsi pandangan dengan pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta kursus tuan. Jadi setelah selesai solat Isyak, mula sesi dialog yang sangat panjang. Tetapi kemudian apabila Dang mengatakan bahawa di Malaysia orang-orang wanita Islam di Malaysia memang dilarang minum minuman keras, sangat dilarang untuk berzina, sangat dilarang untuk berpakaian seksi. Saya nampak wajah-wajah mereka yang menyertai kursus tersebut sangat terperanjat. Saya fikir mereka terperanjat kerana ada salah cakap daripada Dang Surya. Tetapi kemudiannya seorang wanita daripada Dagestan tu dia bertanya kepada Dang, kerana dia walaupun Dagestan dia tinggal lama di Moskow, dia belajar di Moskow, berarti dia meninggalkan kampung halaman dan pergi belajar di kolej di Moskow.
Dan dia bertanya kepada Dang, dia kata, bagaimana wanita-wanita Islam di Malaysia dapat menjauhi arak? Dan dia kata, paling dahsyat dia kata, bagaimana mereka mengawal iman mereka untuk tidak melakukan zina. Bila diterjemahkan oleh seorang penterjemah, saya masa sangat terperanjat. Bukan dia terpanjat kerana mendengar jawapan Dang mengenai apa yang biasanya dididik ke atas wanita-wanita muslimah di Malaysia oleh ibu bapa, oleh sekolah, oleh guru-guru, oleh ulama, oleh para cendekiawan Islam adalah jauhi dosa-dosa besar, dan untuk wanita adalah menjaga aurat, tidak berzina dan tidak minum arak. Ini memberi pengalaman kepada saya adalah kerahmatan dan juga rasa redha dan rasa betapa besarnya rahmat Tuhan beri kepada kita, kerana 3 perkara tersebut walaupun masih berlaku, tetapi majoriti kita semua berpegang kepada lindungilah anak-anak kita daripada minuman keras, lindungilah anak-anak kita daripada mendedahkan aurat, dan yang paling penting adalah kita sangat menjaga hubungan anak-anak kita untuk mengatakan bahawa zina itu adalah dosa yang besar. Jadi bagi setengah wanita yang berada di Islam, yang berada di negara-negara yang mengamalkan arak, nanti saya ceritakan betapa luasnya minuman keras diamalkan dalam negara-negara di Rusia dan negara-negara bekas jajahan Rusia. Mereka merasa sangat terperanjat, dan saya boleh lihatlah semua orang perempuan tu macam tunduk aja bila Dang kata, ini amalan kami, inilah yang dididik oleh ibu bapa kami. Dan anda adalah orang yang sangat terhina sekiranya anda adalah wanita yang minum minuman keras. Anda adalah wanita yang dianggap sangat terhina sekiranya anda seorang penzina. Dan anda dianggap seorang wanita yang sangat terhina sekiranya sedang memakai pakaian yang seksi dan mendedahkan aurat di depan khalayak ramai. Jadi dia tanya nasihat bagaimana untuk melakukannya. Dia kata, bolehkah nasihatkan kami bagaimana saudari membetulkan dan menguatkan mental saudari. Untuk pertama adalah mengelakkan zina. Yang kedua untuk tidak minum arak. Itu adalah perkara dia kata. Tapi saya fikir pakaian seksi bukanlah satu perkara besar untuk mereka berubah. Tetapi bagi remaja dan juga wanita muda, untuk mengelakkan perzinaan adalah satu hal yang sangat besar. Jadi dia memberikan saya banyak gambaran yang saya bila balik ke Malaysia, saya rasa sangat bersyukur kerana di kalangan kita, penzinaan ini tak perlulah kita didik anak kita terlampau banyak dan hari-hari kita syarahkan. Secara kesedaran, seorang gadis ataupun seorang anak lelaki apabila dia tumbuh dewasa, dia sedar bahawa berzina adalah dosa besar, berzina sangat dibenci oleh masyarakat Islam, berzina memalukan keluarga dan berzina memalukan diri sendiri dan berzina memalukan agama. Tapi di setengah-setengah tempat, apabila walaupun mereka ingin mengamalkan agama, berarti apabila mereka datang dan ingin mendalami pengajian agama bagi mendisiplinkan diri mereka sebagai jururawat Islam di tengah-tengah komuniti Rusia yang mengamalkan ajaran Kristian, pelbagai mazhab, pelbagai sektor yang Kristian di Rusia. Tetapi mendengar kabar daripada seorang wanita Malaysia yang mengatakan bahawa 3 perkara tersebut adalah sesuatu yang sangat terlarang, dan mereka merasa sangat terperanjat kerana itu adalah perkara yang sangat terlarang di Malaysia. Jadi saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana saya, bapa, dan saya membesarkan 2 anak gadis, seorang dah berkahwin, yang seorang baru selesai belajar. Saya membesarkan 2 anak lelaki, seorang bekerja dan seorang masih lagi belajar di pengajian tinggi. Kerana dia membesar dalam satu komuniti, sama ada perkara itu dilakukan atau tidak, itu soal yang lain. Tapi majoriti, anak-anak saya membesar dalam majoriti komuniti Islam yang pegangannya kepada untuk mengelakkan perbuatan dosa besar ni adalah sangat tinggi. Sekurang-kurangnya sebagai seorang bapa dan sebagai seorang ketua keluarga, kerja saya menjadi seorang ketua yang memimpin keluarga beragama Islam menjadi lebih ringan kerana anak saya membesar di dalam lingkungan masyarakat Islam yang memang menolak dan mencela dan menghina perbuatan zina, yang memang menolak, mencela dan menghina perbuatan minum arak, apatah lagi di khalayak ramai, dan mencela dan menghina mereka yang berpakaian menjolok mata ataupun berpakaian seksi di khalayak. Ini antara perkara-perkara pengalaman yang saya dapat, dan sekurang-kurangnya dalam apa juga keadaan, saya sentiasa bersyukur pada Allah SWT kerana saya lahir dalam komuniti Islam Melayu di Malaysia. Saya berkahwin dan anak-anak saya juga membesar dalam satu persekitaran yang saya anggap bahawa sebahagian daripada perlindungan Allah bukan saja datang daripada cara saya mendidik anak, tetapi datang daripada cara Allah memelihara masyarakat Islam di Malaysia untuk mencintai perkara-perkara yang bersifat amal makruf, dan kita berada dalam keadaan untuk menentang segala yang perbuatan yang kita anggap sebagai amal makruf nahi mungkar. Ini antara satu peristiwa pertama yang saya akan kongsi dengan saudara mengenai apa yang kita miliki, kita bersyukur, pertahankan, kerana tak semua tempat di mana ada majoriti orang Islam, perkara berkaitan arak, zina dan juga berpakaian mendedahkan aurat adalah satu yang terjamin dapat diamalkan. Walaupun tiada paksaan untuk orang Islam minum arak,
tiada paksaan untuk orang Islam berzina, tiada paksaan untuk orang Islam memakai pakaian menutup aurat. Tetapi perkara tersebut belum tentu terjamin. Walaupun ada kebebasan dan tiada pemaksaan, tetapi tidak menjamin hal-hal yang berkaitan dengan kehendak agama dapat diamalkan walaupun tanpa kekangan daripada kerajaan Rusia. Itu pengalaman saya yang menarik apabila saya sampai di Kazakhstan. Yang kedua, saya akan berkongsi pula perjalanan saya pergi ke kawasan Syiah di Lebanon. Untuk pengetahuan saudara, Lebanon terbahagi kepada 4 sektor utama. Yang pertama adalah Muslim Sunni, yang kedua adalah Muslim Syiah, yang ketiga adalah Kristian, yang keempat adalah kaum lupalah pula saya nak sebut. Ada 4, satu lagi saya dah lupa, saya ingat saya sebut. Masyarakat tu kecil je, iaitu Druze, D-R-U-Z-E, Druze. Yang Druze ni adalah masyarakat Islam, kemudian difatwakan oleh semua ulama sebagai terkeluar daripada Islam kerana membenarkan perkahwinan ajnabi, membenarkan perkahwinan dalam murim, iaitu sepupu daripada kalangan lelaki dan bapa saudara dengan anak saudara, itu dibenarkan. Jadi Druze ini, walaupun mereka mengatakan mereka Islam, tetapi mereka adalah masyarakat yang ditolak daripada Islam kerana beberapa amalan mereka yang untuk menjaga asabiah mereka sebagai kaum Druze ataupun kaum pegunungan di Lebanon dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Saya pergi untuk niat saya sebenarnya besarlah, nak bertemu dengan Hassan Nasrallah. Waktu saya sampai tu perang tengah meletus dengan besar. Hizbollah sedang berperang di sempadan Bekaa Valley untuk mendapatkan kembali sempadan. Hizbollah melancarkan serangan-serangan roket secara besar ke kawasan pertempatan Israel, dan Israel membalas dengan melancarkan serangan-serangan roket, bom dan juga menggunakan jet pejuang untuk mengebom kawasan-kawasan penginapan orang Hizbollah. Tetapi tentulah sukar tuan-tuan nak berjumpa dengan Hassan Nasrallah, kerana dia ni menjadi, waktu itu nama dia menjadi orang yang pertama yang diburu oleh CIA dan diburu oleh Mossad Israel untuk dibunuh kerana dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh pada waktu itu, sama ada di kalangan orang Syiah ataupun di kalangan orang Islam. Kerana saya pergi ke Syria, saya pergi ke Jordan, t-shirt Hassan Nasrallah dijual dan dipakai, dan nama-nama Hassan Nasrallah waktu orang jual t-shirt tu bangun dan menjerit-jerit nama Hassan Nasrallah berlaku juga di kalangan orang Sunni. Kerana orang menganggap inilah the great fighter, satu-satu orang yang memimpin pasukan Hizbollah dan berperang secara terbuka dengan orang-orang Zionis Yahudi. Apa yang menarik saudara, saya bertemu dengan seorang lelaki bernama Wa'ad. Wa'ad ni dia tinggal di Itali, tetapi dia seorang Palestinian, tapi dia membesar di Itali. Dan apabila dia bertemu dengan Yasser Arafat pada sekitar tahun awal 90-an, Yasser Arafat telah mengkritik dia dengan mengatakan, apalah kamu seorang Palestin belajar tinggi dan kemudian meninggalkan tanah air dan hidup mewah dengan menjadi seorang pekerja di Itali. Bukankah kamu sepatutnya pulang dengan kebijaksanaan dan pengetahuan kamu dan pergaulan kamu yang luas kerana belajar di Barat? Bukankah kamu dapat memajukan orang Palestin? Tapi Wa'ad tak boleh balik ke Palestin kerana orang Palestin yang meninggalkan tanah air tidak akan dibenarkan oleh Yahudi balik ke negara dia. Maka Wa'ad balik pergi ke Lebanon dan dia meminta kewargaan Lebanon dan menjadi orang Palestin di Lebanon. Tetapi pada masa yang lama, kerana pesan Yasser Arafat adalah untuk berjuang, maka Wa'ad menjadi orang Palestin yang kemudiannya menyertai pasukan Hizbollah dengan mazhab Sunninya, tetapi dia berada bersama dengan Hizbollah yang bermazhab Syiah. Apabila saya sampai, tuan-tuan, saya beritahu kepada Wa'ad, tak mungkin saya dapat bertemu Hassan Nasrallah walaupun saya telah menggunakan pelbagai saluran untuk menyusun sekurang-kurangnya apabila saya masuk ke ke Fatimah Gate, iaitu ke Sidon dan bahagian yang paling utara di Bekaa Valley yang menjadi kubu kuat Hizbollah. Banyak pihak mengatakan tak mungkinlah, agak sukar, walaupun kami meraihkan saudara sebagai seorang Muslim dari Malaysia, dan kami meraihkan saudara kerana saudara bukan bekerja dengan agensi media yang dikuasai oleh Yahudi dan mempunyai sebarang hubungan dengan pihak Barat, tetapi adalah untuk faktor keselamatan. Maka saya tak dapat bertemu dengan dia. Wa'ad mengaturkan saya bertemu dengan seorang pemimpin pejuang Palestin bernama Ali, masuk ke dalam kemah pelarian pusing sana pusing sini untuk berjumpa dengan seorang yang memimpin komando Palestin yang berada bersama dengan pejuang Hizbollah. Hizbollah dan komando Palestin berjuang bawah tanah bersama. Berarti pada siang hari, kalau saudara berjalan daripada Sidon pergi sampai ke Fatimah Gate di puncak gunung sempadan Bekaa Valley yang di mana pejuang Hizbollah berperang dalam sempadan yang sekarang ni dikawal oleh PBB, tapi roket lancar-melancar masih lagi berlaku.
Komando Palestin yang mana berjuang tidak akan tinggal di zon selamat, iaitu di Sidon, di Tyre, di Beirut. Mereka akan pilih untuk berada di garisan sempadan dan mereka akan berada bersama dengan pejuang Hizbullah kerana ada bai'ah di mana Hizbullah waktu menerima kedatangan orang Palestin sebagai pelarian, mereka berkata kita berjuang bersama selepas ini untuk memerdekakan Masjidil Aqsa daripada orang Yahudi. Itu pegangan kedua-dua pihak menjadikan sama ada Palestin Sunni ataupun Hizbullah Syiah, mereka tetap bergabung. Waktu saya pergi itu pelancar roket sedang dilancarkan, di mana orang Hizbullah pada waktu siang, saudara lihat dia mungkin saja menjual buah tomato ke ubi kentang. Pada waktu siang mungkin saja dia memiliki kedai baju atau kedai runcit. Tetapi apabila siren dibunyikan, mereka akan meninggalkan perniagaan dan mereka akan berada di sempadan dan mereka lah orang yang paling mahir membuka lubang tanah, daripada bawah tanah akan naik pelancar roket. Mereka menggunakan pelancar roket seperti spotlight, tuan-tuan, sebab dia orang tak ada kereta kebal. Pelancar roket ditanam daripada perut bumi, apabila dinaikkan dia kelihatan seperti lampu spotlight. Dan setiap lubang tu akan penuh dengan peluru. Dia akan tembak semua peluru tu antara 16 hingga 24 biji kalau mengikut cerita Wa'ad kepada saya. Setelah dia tembak, radar tu akan dikesan. Dalam tempoh setengah jam mereka akan melarikan pelancar roket dan menanamkan di tempat yang baru. Kerana apabila radar Israel mengesan dan mengebomnya, pelancar roket itu telah pun selamat berada di tempat yang lain. Jadi inilah satu cara perjuangan gerila daripada penyatuan orang-orang Muslim Sunni dan juga orang-orang Syiah Hizbullah. Bila saya tak dapat bertemu dengan Hasan Nasrallah, saya pujuk Wa'ad. Kata Wa'ad, saya nak pergi ke garisan sempadan yang paling bahaya kerana saya ingin merakamkan bagaimana tegangnya tempat ni, bagaimana pejuang-pejuang Hizbullah yang bermazhab Syiah dan pejuang-pejuang Palestin yang bermazhab Sunni melupakan perbezaan mazhab kerana kedua-dua mereka mencintai Masjid Al-Aqsa, di mana orang Palestin inginkan semula Masjid Al-Aqsa kerana itu adalah tanah air mereka, manakala orang-orang Syiah ingin merampas Masjid Al-Aqsa dan diserahkan kembali kepada orang-orang Palestin kerana itu adalah milik orang Islam. Jadi Mak kata boleh, saya akan pergi. Cuma Wa'ad kata ini adalah kawasan snipers, berarti penembak-penembak tepat ataupun penembak curi Yahudi akan berada di atas. Dia sebenarnya sepadan tu panjang saudara, dia hanya kawat, dia dibina dengan kawat rantai. Dan kemudian batu-batu konkrit disusun. Dia konkrit ya, disusun kotak petak tu, batu konkrit disusun petak kotak. Dan kemudian dalam lubang konkrit tu dia akan ada lubang sebesar tu, lubang sebesar tu kita akan nampak laras senapang keluar. Kalau kita pakai teropong, kita akan nampak laras dia senapang keluar daripada konkrit tebal. Di situlah penembak-penembak endap Yahudi yang berada dan mengintai. Sekiranya ada pergerakan-pergerakan orang Hizbullah yang ataupun orang Palestin yang sangat mencurigakan di garisan sepadan, mereka akan menggunakan tembakan. Dia kata berani ke nak buat stand up di sini? Saya pun tanya dengan Nozli Pak Wancik masa tu hamil 1 bulan. Dia kata berani, kita memang nak zon ni sebagai menggambarkan inilah zon yang paling bahaya, zon yang dipenuhi dengan penembak tepat Yahudi, tentera Zionis. Cuma dia kata kepada saya bahawa ada 3 orang saya kata kat dia, perlukah kita pakai baju kalis peluru untuk berdiri di situ? Dia kata tak perlu, kerana kami memberikan anda kalis nyawa. Dia kata dia hantar 3 orang. Dan dia kata dia latihlah setiap kali bergerak, pastikan pergerakan begini. Saya kata kenapa pergerakan tu? Dia kata sekiranya tentera Israel menggunakan peluru apa jenis pun, tembakan tu sama ada ditolak oleh lencongan angin, dia akan kena 3 orang ni. Sebab mereka dah kaji pergerakan angin dan jenis-jenis peluru yang pernah digunakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk melepaskan tembakan curi. So dia kata selagi Nozli dan saya bergerak dalam garis yang betul, peluru tu akan kena anggota dia tapi tidak akan kena saya dan Nozli. Ketiga-tiga anggota yang dihantar adalah Hizbullah, yang saya tahulah dia datang, dan waktu tu saya tahu kata orang yang 3 orang tu, seorang adalah peniaga tomato, seorang adalah peniaga kedai runcit dan seorang lagi adalah orang yang menaikkan poster. Dia ada papan poster, jadi dia naikkan poster kalau ada orang nak beli poster. Berarti dalam sekelip mata je dia buat panggilan, orang-orang ni meninggalkan perniagaan dia, datang dan bekerja. Begitulah, kerana Hizbullah tidak mempunyai pejuang tetap bergaji bulan. Mereka adalah orang-orang yang memilih jalan jihad. Mereka melalui kehidupan awam sebagai orang biasa, tetapi apabila syiar perang datang, mereka akan terus ke sempadan dan mereka akan menukar diri mereka daripada rakyat Malaysia daripada rakyat biasa kepada pejuang Hizbullah. Yang menariknya, kami semua Sunni dan mereka adalah Hizbullah, mereka adalah Syiah. Tapi dalam banyak hal apabila nak bersangkut dengan solat, tuan-tuan, dia faham, dia kata okay, singgah di rumah saya dan bersolatlah cara kamu. Dan tak ada masalah, tuan-tuan, kita makan, minum di rumah dia. Dia melayan kami seperti saudara yang dia cintai. Berarti apa yang kita kata Nabi sebut, sampaikan salam, berilah makan kepada orang yang miskin.
Kami kira macam tetamu lah tuan-tuan, walaupun ada duit tapi tak mudah untuk membeli makanan di kawasan zon perang, maka dia beri kami makan. Yang ketiga adalah panjangkan silaturahim, iaitu walaupun kita jauh, tapi kita cari saudara seagama kita dan kita panjangkan silaturahim. Itu pengalaman saya yang bersama dengan orang Hizbullah, bagaimana mereka menjaga, mengiring saya apa saja. Dan walaupun Hizbullah ni berpecah dua, di antara parti Hizbullah dan parti yang kecil adalah parti Amal, dan saya kata kepada Wa'ad, bagi tahu orang Hizbullah ni, walaupun saya datang interview seorang pemimpin yang hebat daripada kalangan parti mereka Hizbullah, iaitu Hassan Nasrallah, walaupun saya tak dapat, tapi saya nak mewawancara juga seorang daripada parti kecil, daripada pecahan parti Hizbullah, iaitu parti Amal. Bagus tuan-tuan, dia bawa saya pergi dan saya dapat berjumpa, dan sekali lagi saya kata panjangkan silaturahim. Ini adalah pengalaman saya yang menarik untuk saya kongsi dengan saudara, bahawa setiap kali orang berkelahi tentang mazhab, saya akan merasa sangat tersentuh, sebab saya fikir kata kita orang Sunni, kita mencintai nyawa setiap orang Hizbullah yang daripada mati dibunuh oleh Israel. Tak mungkin kita bergembira dengan mengatakan padan muka kau Syiah dibunuh oleh orang Zionis. Tak mungkin. Saya tak fikir tak ada siapa hati dia begitu zulmat, yang setiap kali mendengar khabar Israel mengebom orang Syiah Hizbullah, kita akan mengatakan Alhamdulillah. Tak mungkin. Tak mungkin ada orang Islam yang begitu walaupun mereka Syiah. Saya jelaskan juga kepada saudara, satu lagi pengalaman saya yang sangat menarik apabila kami nak pulang. Saya nak pulang ke Semenanjung, nak pulang ke Beirut. Saya tanya kepada Wa'ad, kenapa setiap jalan ni poster dia dipenuhi oleh manusia? Saya tak jumpa pun poster produk perniagaan buah kurma dari tini ke, saya kata zaitun daripada perkampungan mereka. Kenapa saya tak jumpa ubi kentang? Yang saya jumpa adalah wajah-wajah orang. Dan saya kata, kenapa wajah seorang lelaki itu dia duduk di poster yang paling tinggi di puncak? Maksudnya daripada perjalanan tu kita masuk ke kawasan mereka, kita kiri kanan jalan tu dia macam bukit, tuan-tuan. Kita akan nampak papan tanda, dan setiap papan tanda tu ada wajah orang dan ditulis dalam bahasa Arab. Saya naik sampai ke puncak dalam perjalanan hampir 20 km, tuan-tuan. Di atas puncak itu adalah poster yang paling besar. Maka kata Wa'ad kepada saya, inilah para syahid. Saya kata, syahid mana? Ini dia kata yang duduk di peringkat paling atas tu adalah seorang lelaki yang masuk ke dalam kawasan Israel. Dia bersembunyi di atas pokok dengan membawa beberapa biji apple dan 2 biji bom tangan. Dia duduk atas pokok dan dia makan je apple kerana dia menanti gerombolan Israel yang membuat rondaan. Dia cabut saja picu bom dan dia akan terjun ke dalam kenderaan Israel tu, dan dia berjaya melakukannya. Maka gambarnya kami letak di tembok yang paling tinggi sebagai tanda inilah pejuang syahid kami yang paling berani dalam menentang Israel. Kedua, saya tanya, adalah lagi gambar yang ditunjuk pada saya bahawa orang ini dia bawa kenderaan dia tak ada apa, dia langgar saja satu tembok dan masuk ke dalam kawasan Israel. Dia melepaskan tembakan dengan pistol saja dan membunuh 2 orang tentera Yahudi. Jadi sepanjang jalan tu, saudara, saya dapat berpuluh-puluh lah gambar kiri dan kanan jalan. Dan barulah saya faham bagaimana mereka meraihkan para jihadis jihad yang mati berjuang. Dan mereka ini adalah orang-orang yang spesifik diberikan kredit kerana membunuh tentera Israel. Bukan rakyat Israel, tetapi adalah tentera Israel. Itu pengalaman saya yang saya share dengan saya. Berapa angka kita ada sekarang ni dah? 456 itu je angka yang saya rasa ada petang ni, yang saya dah cerita pada saudara. Satu adalah di Kazakhstan, yang kedua adalah di selatan Lubnan. Saya kongsi yang terakhir ni. Yang terakhir saya nak pilih di mana? Saya akan pilih tadi terlintas dari kepala saya pilih di Iran. Saya berjalan di Iran pada tahun 2002 di Esfahan. Dari Tehran saya pergi ke Esfahan. Jadi waktu tu saya tak tahu di Iran sembahyang Jumaat ni hanya berlaku di satu tempatnya. Dia tak berlaku macam kita banyak masjid. Dia berlaku hanya di satu tempat saja di Iran. Jadi kami pun sampai. Dan saya pun lupa kata selepas takbir tu Jumaat dah jalan. Kita pun tunggu khutbah. Rupanya dia panjang kan. Dia daripada Jumaat dia adalah daripada Zuhur sampai ke Asar. Bila nak sampai dekat dengan waktu Asar, saya tanyalah kepada jurubahasa dan penunjuk jalan saya, apa yang berlaku? Dia kata, Jumaat dah habis tadi, sekarang mereka sembahyang sunat dan turun mendengar khutbah sampai ke Asar. Okey. Orang masih ramai saudara, kerana mereka tidak akan keluar meninggalkan tempat tu. Kalau yang keluar tu sikit je. Maka saya dengan Aziz pun, Aziz Desa waktu arwah Aziz Desa, nak pun sembahyang kita tukar sembahyang Zuhur lah Aziz. Sebab keadaan dah begini.
Saya pun bangun dan sembahyang Zuhur. Dan bila dengar je saya bangun, Pasir Aziz ni dia nak menggayakan Malaysia. Dia pakai baju Melayu dan samping. Saya pakai jin biasa je di tahun 2002. Apabila ahli desa masuk saja dan membuat saf dan kami berempat buat saf dan orang dah tahu kami Sunni, tuan-tuan. Bangunlah lelaki-lelaki yang berserban besar ni. Bawa tongkat. Saya ingat dia nak pukul kita kerana kita nak semayang cara Sunni dalam masjid orang Syiah. Rupanya orang-orang ni semua berdiri. Orang tua ni berdiri, tuan-tuan, dia hayun tongkat. Saya masa Azli dah angkat takbir, tuan-tuan. Saya dah berada dalam baca Fatihah, saya dah menggigil lah. Sebab orang tua tu bawa tongkat, 1, 2, ada 3, ada 4 orang. Rupanya dia hayunkan tongkat tu, saudara, supaya tidak ada orang melintas di depan saf kami bersemayang. Kerana dia tahu ini orang Sunni bersemayang. Dan dia tahu kalau dia tak buat lindang tu, orang Syiah akan melintas saja kerana waktu tu khutbah sedang berjalan. Sebab mereka ni, lepas solat Jumaat, dia ada khutbah solat 2 rakaat. Khutbah solat. Jadi kami dah tahu kami terlepas waktu Jumaat, kami pun bersolat Jumaat. Kami memilih untuk bersolat Zuhur musafir je. Bila bangun 4 orang ni, tahu-tahu orang tua-tua ni dia pegang je. Sampai habis kami bagi doa lah. Tuan-tuan, sampai habis salam bagi doa je, kami bangun lah, dia pegang kepala. Dia pergi duduk balik tempat dia dan turun mendengar khutbah yang disampaikan dalam bahasa Parsi. Itu saja saya kongsikan dengan saudara. Di tengah-tengah kita meniupkan begitu banyak kebencian kerana kita berbeza mazhab. Tetapi kasih sayang juga berlaku bagi mereka yang enggan memperdebatkan perbezaan tetapi memilih jalan persaudaraan. Bagi mereka yang memilih mengatakan bahawa Nabi kata sampaikan salam, berilah makan kepada orang yang lapar, panjangkan silaturahim. Itu perkara-perkara yang saya lalu dan saya rasa dia sangat indah bagi seorang budak yang ingin melihat nilai-nilai Islam yang luhur tanpa perdebatan, tanpa perbalahan, bahawa Islam tak perlulah begitu banyak mempertajamkan lidah tetapi lebih banyak menguatkan bersalam. Islam tak perlulah melahirkan begitu banyak kebencian tetapi memakmurkan kasih sayang. Walaupun orang akan bertikaikan begitu banyak cerita-cerita nak diperdebatkan tentang perbezaan. Kalau kita nak berkelahi ni, tuan-tuan, ini cerita yang kita dah berkelahi selama lebih 1,300 tahun tentang perbezaan mazhab ni. Apa yang saya nak berkongsi dengan saudara adalah satu elemen yang lain pula. Apabila saya berjalan dan kita bertemu dengan orang-orang kita anggap musuh kita, tetapi bagaimana kita dilayan dengan penuh kasih sayang. Mereka bukan sahaja memberi kita makan, mereka bukan sahaja menyambut salam kita, tapi mereka memberikan kita nyawa mereka untuk melindungi kita. Itu saja sesi untuk perkongsian petang ni. Kita dah lalu lebih kurang 30 minit untuk sesi. Kalau ada soalan saya akan jawab. Saya akan pindah, tapi saya masih lagi boleh saja soalan sebab ada satu je seller yang datang sekarang. Saya ada masa sebelum saya naikkan barang saya yang tak banyak ni. Saudara boleh tanya apa-apa, tapi jangan tanya saya pasal politik. Boleh baca je. Saya tak pernah jumpa Al-Qassam secara terbuka kerana tak ada siapa yang jadi Al-Qassam. Apabila dia menanggalkan kain tutup muka dia, dia akan mengatakan dia adalah Brigade Al-Qassam. Pasal Brigade Al-Qassam tidak berada di luar Palestin. Brigade Al-Qassam berada di Gaza. Dan Brigade Al-Qassam adalah salah satu sayap perjuangan daripada parti Hamas. Pejuang-pejuang yang mempunyai 3 jenis peluru pelancar roket. Saya tak sebut peluru pandu sebab standard dia pelancar roket. Yang mereka capai yang terbaik adalah pelancar roket 5 km. Yang mereka pernah cuba dan berjaya adalah 10 km. Yang mereka pernah cuba tetapi tidak pernah mencapai kejayaan yang besar adalah yang roket 20 km. Dan roket ini dibangunkan di kawasan-kawasan setinggan dan di kawasan-kawasan perumahan orang Islam yang ditindas di Gaza. Dan roket ini cuba dilancarkan di luar Gaza untuk jatuh di dalam kawasan Israel. Brigade Al-Qassam ni dianggap sebagai pasukan gerila milik orang Palestin. Adalah sayap yang dianggotai oleh pejuang-pejuang daripada parti Hamas kerana saudara harus faham kedudukan peta Palestin adalah 2. Di tengah-tengah negara Israel tu, masyarakat Gaza adalah masyarakat yang diseret pada tahun 1948, dihimpun dan diletakkan di Gaza. Apabila Israel nak merampas ni, yang saya kata saudara 543 buah perkampungan orang Islam. Daripada Haifa ni dia rampas sampailah ke bandar lama Jaffa City. Dia sumbat orang Islam untuk terus terhimpit di dalam kawasan Gaza je. Yang panjang dia tu macam cidi api tu. Di Gaza ni satu wilayah. Bila orang-orang yang tak dapat berhimpun di Gaza ni lari dan berselerak, mereka pergi ke tebing barat, iaitu sempadan ke Jordan. Yang pada tahun 1968, Israel serang lagi pula 20 tahun selepas mereka menduduki Gaza. Israel menyerang pula lagi sekali dalam perang Yom Kippur atau perang 6 hari atau perang Arab Israel 1968. Israel mencerukkan pula orang-orang Islam ni untuk berada di Baitul Maqdis ataupun di tebing barat. Jadi terpecah 2.
Di tebing barat, parti yang kuatnya adalah parti Hamas yang dulunya pernah dipimpin oleh Yasir Arafat. Bila Yasir Arafat meninggal kerana penyakit kanser, dia dipimpin oleh Mahmud Abbas yang sekarang adalah presiden. Manakala orang yang berada di Gaza, apabila mereka susah nak berkomunikasi kerana pergerakan tak boleh dibuat kerana Israel membina tembok penghalang, maka di Gaza muncul aliran yang lebih keras yang mahu, oleh kerana apabila Yasir Arafat memilih untuk mengadakan rundingan damai dengan Israel bagi mendapatkan wilayah Palestin merdeka, sebahagian daripada orang yang berada di Gaza tak bersetuju. Mereka mahu berjuang dan berperang dan mendapat kembali seluruh tanah air Palestin yang asal. Maka pada waktu itu tubuhlah sayap Hamas yang ditubuhkan oleh Syekh Yassin yang mati dibunuh tu, kemudian oleh Abdul Aziz Rantisi yang sempat menggantikan Syekh Ahmad Yassin hanya sebulan, dia juga mati dibunuh. Saya dah cerita dah benda ni dalam episod dulu. Dan hingga sekarang dia diganti oleh Ismail Haniyeh. Apabila banyak negara Islam menyeru kepada kedua-dua puak untuk berdamai, maka Ismail Haniyeh dan juga Mahmud Abbas memilih jalan perdamaian. Sebab tu dalam sistem Palestin sekarang yang dipanggil PA, Palestine Authority, yang memerintah wilayah-wilayah majoriti Palestin, Mahmud Abbas daripada Fatah akan menjadi presiden, manakala Ismail Haniyeh daripada Hamas menjadi Perdana Menteri. Itu cara mereka membahagikan kuasa. Cuma brigade Hamas memang adalah brigade komando yang terkenal, yang digeruni oleh Israel, tetapi dia bukanlah tentera berbayar. Mereka mungkin pada siang hari adalah rakyat Palestin yang biasa saja, tetapi apabila mereka menyarung yang bahagian yang nampak mata saja tu, angkat senjata, dan mereka mengendalikan roket yang dikenali sebagai Al-Qassam 1, Al-Qassam 2 dan Al-Qassam 3, maka mereka dipanggil sebagai Brigade Al-Qassam. Malah roket yang mereka cipta dengan menggunakan segala besi, segala habuk yang mereka dapat temui di Gaza yang tak dapat menerima sebarang bantuan tu, semua barang nak masuk ke Gaza sangat susah kerana Gaza berada di kawasan lautan pantai yang dikuasai oleh Israel dan sedikit jalan darat untuk masuk ke Mesir. Dan ketika Mesir sendiri tidak begitu mesra kepada orang Palestin sekarang sejak Jeneral Al-Sisi mengambil alih, Mesir memilih untuk menjaga hubungan baik dengan Israel dan memutuskan semua laluan terowong bawah tanah yang dibina oleh orang-orang Gaza untuk masuk ke Palestin bagi mendapat bantuan. Tapi orang-orang Brigade Al-Qassam ni masih mampu mencipta senjata-senjata roket yang kerap kali mereka lancarkan, tetapi secara nyatanya belum ada yang menghasilkan kejayaan besar. Tapi sangat ditakuti oleh Israel kerana Israel bimbang sekiranya mereka berjaya mencipta roket yang boleh dilancarkan pada jarak 30 km. Kerana 30 km itu dia boleh jatuh dalam kawasan pertempatan Yahudi. Itu saja mengenai Brigade Al-Qassam. Saya tak boleh kata tak bersatu. Mereka bersatulah. Sebab itu saya kata presidennya adalah Kerajaan Palestine Authority. Bila buat pilihan raya tuan-tuan, kerusi Palestin ni, yang mana berada di wilayah Gaza, kerusi yang dipertandingkan di Gaza, sepenuhnya dimenangi oleh parti Hamas. Yang mana kerusi dipertandingkan di sebelah tebing barat, semuanya dimenangi oleh parti Fatah. Jadi macam mana nak bentuk kerajaan? Kalau bentuk kerajaan nanti Hamas kata, kami bentuk kerajaan sendirilah. Bentuk pula satu lagi negara Palestin yang baru pula. Jadi untuk mengelakkan krisis ni, beberapa langkah telah diambil dan saya rasa Mahmud Abbas seorang yang sangat diplomatik. Ismail Haniyeh dia lebih sederhana berbanding Allahyarham Syekh Ahmad Yassin dan juga Abdul Aziz Ar-Rantisi yang lebih keras dan lebih berpegang kepada semangat Hamas adalah Hamas, Fatah tak boleh dipercayai. Tetapi mereka sedar akhirnya untuk mengalahkan Israel yang sangat hebat, bagi membolehkan negara Islam berunding dengan hanya satu pihak. Jadi negara Islam menjadi susah, nak sokong Hamas ke nak sokong Fatah. Jadi Mahmud Abbas apabila dia ambil alih Fatah daripada pimpinan Allahyarham daripada Allahyarham Yasir Arafat, begitu juga apabila Ismail Haniyeh mengambil alih pemerintahan daripada Abdul Aziz Ar-Rantisi, keduanya bergabung. Sekarang mereka kerajaan bersama lah, di mana presiden kotanya adalah untuk parti Al-Fatah, manakala Perdana Menteri kotanya adalah untuk parti Hamas. Kalau saya bujang, saya akan berkahwin dengan gadis-gadis Palestin, kerana mereka gadis-gadis yang cantik, terutama daripada kaum Falash. Sangat menarik. Saya dah kahwin. Dan saya takut isteri. Okay? Ma'am is watching. Penguasa sedang memantau. Dan penguasa mempunyai ramai rakan-rakan penguasaan. Kalau penguasa tak berada pun, admin adalah salah seorang daripada informer penguasa. Jadi nenek akan terus saja memaklumkan pada penguasa sekiranya berlaku sesuatu yang mencurigakan dalam live ni. Tapi saya jelaskan pada saudara bahawa berbanding gadis-gadis Arab biasa, gadis-gadis Palestin yang berdarah Falash sangat cantik kerana mata mereka hijau dan mata mereka biru. Falash ni bermaksud adalah kaum asal berdarah Palestin. Palestin ni berasal daripada Falash.
Falash adalah 3,000 ke 5,000 tahun dulu adalah mereka yang datang daripada Scandinavian. Orang-orang Viking, orang-orang yang berasal darah tu dia datang menyeberang lautan dan berada di bumi Palestin. Dipanggil Byzantine. Kemudian mereka bergaul dengan orang Arab, mereka masuk Islam. Tetapi mereka masih lagi membawa darah Falash. Berarti dipanggil Palestine. Kalau saudara berjumpa dengan orang Palestin yang bermata biru dan berkulit putih seperti orang Inggeris, dan kalau wanitanya tu dia berambut blond, berarti mereka adalah Falash. Kalau saudara berjumpa orang Palestin yang berwajah seperti Arab, mereka adalah Arab Palestin. Orang-orang Falash sangat cantik, bermata biru dan kebanyakannya bermata hijau, berkulit putih, mempunyai rambut berwarna perang. Mereka bertutur, walaupun 5,000 tahun mereka hidup di kalangan bersama orang Arab. Mereka bertutur dengan nada yang lebih lemah lembut. Lelakinya lebih lembut berbanding lelaki yang mempunyai lelaki Palestin berdarah Arab berbanding lelaki Palestin berdarah Falash. Yang tak dapat dilupakan lagi adalah gadis-gadis cantik di Beirut, kerana Beirut adalah Mediterranean. Saudara akan berjumpa dengan wanita-wanita Islam yang mempunyai tubuh yang langsing, mata yang biru, berambut perang, terdidik baik dalam etika French kerana penjajah mereka adalah Perancis. Sekira apabila nenek moyang mereka dulu bersekolah dan menjadi sebahagian daripada pekerja orang-orang Perancis, maka orang Perancis menurunkan disiplin barat kepada mereka, maka mereka lebih terurus, mereka orang Islam yang produktif, mereka banyak menjalankan kerja amal di Lubnan. Dan yang bagusnya mereka memiliki kedua-duanya, kecantikan dan agama. Kerana di Lubnan kita boleh membezakan gadis Islam dan gadis bukan Islam, kerana setiap gadis bukan Islam akan memakai rantai T. Kerana mereka adalah bangsa yang sama, iaitu Lebanese, tetapi terpecah 45% adalah Kristian dan 50% lebih adalah Muslim. Itu saja. Saya saja belanja saudara sikit. Cerita-cerita bertemu gadis-gadis cantik di Asia Barat. Yang tak dapat dilupakan adalah saya marah driver saya, kerana driver saya ni nama dia Khalifah. Pakai seluar nampak lutut. Setiap kali waktu bersolat, dia tidur dalam kereta. Saya pergi bersolat. Dia buat tak tahu je. Sampailah satu masa, saya kata kita nak masuk ke bahagian, saya kata, Khalifah, kita akan pergi ke bahagian tentera Hizbullah. Saya tak akan balik hari. Kalau ada banyak gangguan, kita bermalam di sana. Oh, dia kata kalau mendadak begini, saya terpaksa membeli buah-buahan dan sedikit gula-gula untuk anak saya. Dia hantar balik. Sampai kat rumah dia baru tengok isteri dia keluar pakai rantai T, anak-anak dia semua pakai rantai T. Jadi walaupun nama dia Khalifah, tetapi dia adalah Kristian Lubnan. Naya 3 hari saya duduk maki dia. Apa punya driver dapat kita pergi semayang mengangkang dalam van. Kita solat buat tak tahu je. Rupa-rupanya walaupun nama dia Khalifah, tetapi dia adalah seorang Kristian Lebanese. Itu aja saya cerita pada saudara.